kita punya ni YouTube ke dan sebagainya. So hopefully you guys dapat dengar punya suara. Okay. So saya akan share my screen right now. Screen saya mana? Sini. Okay. Okay. So slideshow from current slide. Okay. So topik ni ada topik yang orang kata apa saya masukkan dalam bidang komputer grafik, which is ianya sangat penting untuk bila kita nak tunjuk kita punya grafik simulation tu, orang kata apa, menampakkan efek ni lah. Okay, efeknya tu bukan maksudnya dia punya orang kata apa, dia punya paling penting, tapi ini menunjuk kepada satu benda yang dipanggil dalam komputer grafik ni, benda kita yang paling penting adalah collision ni. Sebabnya kita ada melibatkan antara objek, multiple objek. Okay, macam kita tengok dalam kita main game mostly game kan komputer grafik. Kalau simulation pun sama, kita nak bila kita buat simulation, contohnya simulation car crash simulator ke ataupun flight simulator ke, okay, apa yang penting adalah bila berlaku something macam colliding, collision with something, of course dia nak tengok berapa teruk dia punya collision tu, okay. So kita dah visualize siap-siap dan kita dah akan nampak lah dia punya orang kata apa, dia punya hasil dia, okay. So which mean kalau kita buat simulation kereta tu of course lah kita boleh buat pakai 3D Studio Max ataupun Maya ataupun Cinema 4D, okay. Environment pun boleh cantik-cantik semua dan sebagainya. Tapi apakah yang dalam grafik ni, dalam komputer grafik ni, dia punya pentingnya grafik ni untuk apa? Itu untuk visualize kan, kita boleh orang kata apa, kita contohlah kita buat satu museum tour kan, dekat dalam kita boleh masuk dalam navigate, okay, itu sekadar kita visualize, tapi nak ada macam something yang orang kata apa, satu fungsi lah grafik ni kan. So adalah kita buat game kan, bila buat game atau buat simulation, kita boleh orang kata apa, tengoklah contoh kita main game pingpong kan, mesti kita ada collision with the pedal tu kan, dia punya yang saddle apa, dia punya yang untuk kita apa, push back kan kepada opponent yang lain kan, okay. So benda tu penting, collision tu dalam bidang grafik. Tak kisahlah 2D atau 3D. Okay, macam kamu tengok dekat the front, the first slide ni, tengok ada karakter kita dan belakang tu sebenarnya ada karakter lain, tapi bukan karakter, ada karakter juga, tapi sebenarnya diwakilkan oleh satu dipanggil sebagai benda box collider. Okay, macam box collider lah. Macam semalam kita terangkan dalam Unity ada collider kan. Kalau tak ada, kita boleh tembus dinding. Ataupun kalau kita main Half-Life boleh cheat through the wall kan. Ada cheat code dia kan. Okay. Itu pentingnya collision dalam bidang grafik ni. Okay, so kita akan tengok apa collision ni kan. Macam mana nak buat ni. Okay. Ini kegunaan dalam games lah. Contohnya flight simulator, game kan, game Wismo dan sebagainya, okay. Dan juga kita pun ada game-game fizik, okay. Paling seronok sebenarnya bridge builder ni. Kita buat kita punya bridge, okay. Berdasarkan hukum fizik lah, maknanya kukuh tak benda tu. Kalau kita letak dia punya motor, dia punya sistem takal lah. Takal belajar masa bila? Takal kan, takal masa kita sekolah rendah ke sekolah menengah, tak ingat takal kan. So benda-benda ni kita orang kata apa, sangat menarik. Ni yang kata lebih kepada game yang berilmiah lah kan. Okay. Ini zaman dulu macam ni lah, zaman sekarang dah style macam yang 3D ni kan. Ini lagi bagus, kerajaan fizik ni lagi bagus. Kita lukis je pakai pensel, pakai tablet. Okay, tablet. Okay, dan kita buat game tu kan. Okay. Game sandbox game ni semua yang ni game hardcore lah, contohnya GTA 5 dan sebagainya, banyaklah. Singrid ke dan tu apa, Ghost of Tsushima ke kan dan sebagainya kan. Semua tu benda-benda tu apa yang penting adalah yang kompleks ni mudah. How in our response, contoh bila kita nak kill the one of the character tu kan, kita tu dia punya finishing tu dia tunjuk macam animation je. Animation tu nampak macam seolah macam very accurate je, tunjuk bahawa dia macam seolah kita dapat hit. So kalau kita tembak headshot, adalah dia punya dekat bahagian dia kan. Okay,
So what is collision? Okay, so what is collision? So collision detection ni dah ada banyak bahagian. Satu detection, satu response, satu determination. Kan, okay. Kalau ikut turutan, kemudian respon yang paling last. So determination ni macam kita predict kat mana dia akan collision kan, akan collide. Yang detection memang dia dah collide lah. Okay, dan juga bila kita respon, of course apa yang akan berlaku, dia meletup ke dan sebagainya. Bouncing balik. Kita bagi sifat kepada benda tu. Dan of course dalam game semuanya melibatkan fizik tipu. Kita takkan pakai fizik yang real, takkan pakai orang kata apa, realistic fizik pun dalam game ni. Kita orang kata apa, bila kita buat main game ni, kita bukan nak fokus sangat on the physics itself, tapi for simulation is yes. Okay, simulation macam bidang grafik saya, bidang simulation. Okay, itu penting lah untuk medical dan sebagainya kan. Okay, so ini term dia collision detection is the computational problem. Mathematics, melibatkan matematik, ada formula dia of detecting the intersection of two or more objects. Of course lah, bila ada two dan more baru kita akan detect. Kalau satu je berapa nak detect kan. Okay, contoh kita tengok satu objek sini, ini no overlap between two object. Kalau macam ni, satu axis dia overlap, satu axis ni maksudnya satu paksi lah, paksi Y kan. Lepas tu paksi Y dia overlap, tapi paksi X dia tak overlap. Okay, kemudian kalau overlap betul-betul, bila X dengan Y tu di yang kata apa, dia bercantum lah. So macam mana nak detect tu, ada kaedah mudah, ada kaedah susah, ada kaedah yang cepat, ada kaedah yang lambat. Lambat kadang-kadang lebih accurate, tapi cepat tak accurate. So which one? Okay, kena guna. Benda ni memang susah sikit sebabnya bidang collision ni lebih kepada nak cakap macam mana, cakap kita nak dapatkan accurate, tapi dia akan melibatkan computational cost kan. Situ yang main peranan penting lah kan benda-benda collision ni kan. So why we need collision detection dalam so firstly in game. Okay, so dalam game ni of course lah, kita nak detect the simple one lah. Untuk bila kita tembak hit enemy, kita akan orang kata apa, bunuhlah enemy tu kan. Okay, itu yang paling penting lah. Kalau tak boleh detect something and then what happen to the game kan, mesti kena ada detection dia. Okay, and then kita perlukan juga for simulation dan juga animation. Tapi animation mostly kita just kita faking the collision tu je, tak ada nampak pun. Okay, simulation yes, dia calculate everything. Okay, kena real. So yang paling realistik sekali diperlukan dalam bidang collision ni adalah simulation, kemudian game. Yang ketiga animation lah. Animation tak perlukan sangat pun, kita just tipu je, nampak macam dapat asalkan human dapat nampak tengok dekat pun dah cukup. Okay, okay. So requirement, okay, ni requirement dia, two or more objects, ada some mathematical equation, ada algorithm. Of course lah, dalam mathematical equation tu ada dalam algorithm. And then continuously check for each object that is it. So dia check for every frame, every second. Okay, benda collision ni bukannya check selang 2-3 saat. Dia selang lagi banyak kali dia check, lagi banyak lagi bagus. Mungkin millisecond ke kan. Kat mana yang kata accurate tak accurate tu kan. Satu dari segi masa. Dia for every 1 second tu dia check dekat banyak kali kan. Mungkin lebih 100 kali. Okay, kalau nak lagi accurate, 1000 per saat lah kan. Lagi accurate lah kan. Okay, kedua adalah dari segi orang kata apa, dari segi movement. Okay, itu orang kata sebagai dari segi orang kata apa, ini orang panggil sebagai continuous collision detection. Dia ada satu continuous, satu ni discrete. Continuous ni lebih orang kata apa, in term of setiap kali dia bergerak tu, setiap pergerakan dia akan detect. Okay, tapi makan masa, mostly makan masa. Bezanya masa sedikit, masa yang time scale yang kecil atau time scale yang besar. Okay, so ini contoh kita buat satu classification system lah. So sebenarnya dalam collision ni dia tak dalam animation juga. Okay, animation, so dia ada collision detection. So tapi animation tak guna sangat. Okay, graphic system ni benda lain juga. Okay, yang itu benda lain. So dalam collision detection, dalam bidang animation ni ada physical simulation. Sebab animation ni dia payung yang besar, sebabnya dia animation yang kita tipu, contohnya kita adjust, kita susun. Ada animation yang simulation. Sebab animation animate kan, benda yang bergerak. So simulation tu pun bergerak agak, game pun bergerak juga. Okay, so dan motion processing dan sebagainya. So collision termasuk dalam part animation ni lah. So ini first kali sebenarnya ada determination and then collision detection dan collision response. Okay,
So stage dia mostly sebenarnya kamu tak perlu tahu pun maksudnya kamu tak perlu tahu pun secara lebih detail. Sebenarnya ada dua. Collision detection itself ada dua. Satu broad, satu narrow. Mostly kalau game pergi ke broad. Kalau simulation dia akan tambah satu lagi narrow phase. Dia contact determination. Maksudnya kita satu ada objek yang sangat kompleks. Contohnya objek sangat kompleks, kamu buat sebuah karakter yang karakter lah, sebuah monster kan. Godzilla kan yang terdiri daripada 1 juta polygon. Okay. Dan kamu wakilkan 1 juta polygon tu dengan sebuah box je. Okay. Dia langgar bangunan hancur. Itu je. So, dia dapat detect sampai tahap broad phase dah cukup. Okay. Kemudian mungkin the game tu tak nak. Dia broad phase ni ada banyak level lagi. Maksudnya ada broad phase yang tahap orang kata apa sampai dia detail dia. Contohnya dia bagi kepada tangan, kaki tu dia jadikan broad juga. Okay. Dia pecahkan. So dia tak ada lah macam wakilkan satu Godzilla tu sebagai satu bounding area kan, tapi dia bagikan portion of the character tu dia punya bahagian-bahagian dia. Okay. Kalau narrow phase ni dia lain. Dia bukan check by bounding volume tapi dia check by polygon. Dia dah sampai tahap polygon. So maksudnya macam mana nak check by polygon, tahap polygon tu. So kalau bayangkan lah kalau setiap contohnya satu objek tu ada 1 juta polygon. Okay. Bahagian tangan dia ada 300,000 polygon. So 300,000 polygon nak check narrow phase dia akan check one by one lah. Gimana? Kat depan tu. Ada depan pergi. Okay. Okay. Ini broad phase dan juga narrow phase. So mostly for simulation. Boleh tunjuk kat sini. Yeah. So simulation lah, medical lah, realistic AR, mungkin for military dan sebagainya. Mostly for process something lah. Okay. So for game this one kita gunakan bounding value, hierarchy, fast response and so on. Tapi dalam game start with the broad phase saja. Kita tak pergi ke arah narrow phase. No need to do like that. Okay. Kalau you tengok perasan ni dan Faculty of Science and Natural Resources ni adalah fakulti saya masa saya kat UMS dulu. My PhD, okay, kat UMS. Okay. Tenang saya tak, maksudnya saya tak ubah. So present ni masa waktu presentation for maybe for Viva dulu kot. Saya dah masukkan sekali, okay. Contohlah satu polygon lah. Ni polygon triangle sama je. Saya namakan polygon. Okay. Adalah satu objek 2DA dan 2D, objek 2DB. Okay. So step ini boleh panggil dia sebagai point. Tapi dalam dunia grafik dia tak nak panggil point. Dia tak, macam orang kata ayat tu tak best, tak catchy lah. Kita panggil lah vertex. So dahsyat ayat vertex. Tak best lah panggil point. Point macam titik, perpuluhan titik kan. Titik. Tak nak titik pakai vertex. Okay, sebagai vertex. So vertex 1, vertex 2, vertex 3 for A, objek 2DA, objek 2DB. Okay. Kalau kita nak check for vertices ni, okay, satu-satu ni, okay, dan juga dia punya edge, kita kena lalu pelbagai testing. Contohnya A1 with B1, okay, A1 with B1. Check apa kan? Check titik dengan titik tu orang kata apa? Pada satu titik yang sama tak? Okay. Kan. Okay, check. Kalau tak. Dia kena check semua ni. Berapa banyak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 testing. Itu belum edge dengan edge testing lagi. A1 dengan B H1. Apa ni? Okay. A1 dengan ni ada edge je. Edge ni kena namakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okay. So ada edge detection dia. Tapi ni titik dulu. Titik dengan edge. Titik B pula dengan edge. Banyaknya pula kan. Tapi a total of 27 testing. Itu untuk satu polygon dengan satu polygon yang lain. Tapi it's probably less than 1 microsecond je. Tak banyak. Speed kurangkan. What we have, 60 triangle, 600 triangle, 6,000, 60,000 kan. So it's quite good. It's quite difficult lah. Tapi komputer lah kena buat semua. Kita bagi komputer je. Kita buat apa yang kita buat semua kan. Dia yang buat kan. So that's why lah karakter tu dalam animation ataupun dalam game. Kita depend. Kalau komputer tu grafik dia tinggi,
Boleh je kita buat banyak polygon, tapi kita sampai tu peringkat kita akan wakilkan dengan bounding box lah. Kita tak akan check semua triangle ni, takkan. Okay, kita just buat mungkin buat kita bagi satu portion sini satu, portion sini satu. Ada tiga box je. Kan? Kita wakilkan dalam ni karakter tu memang paling detail, tak kisah detail macam mana, tapi detection dia pakai box je kan. Box saja. So ada dua cara untuk check. Ni common lah, tapi ada banyak lagi, ada kotak lain lagi ni. Bukan dua ni saja. Okey. Bounding volume ataupun space partitioning. Beza dua ni senang je. Satu berdasarkan objek, satu berdasarkan space. Okey. Ini contoh bounding volume. Karakter ni dia 2D, tapi tengok dia boundingkan dia punya area dia. Kan. Okey, dia boundingkan punya area dia. Okey. Ini jenis-jenis bounding box yang bounding volume yang ada. ABB, OBB, sphere, convex hull, six dot. Six dot ni sebenarnya K dot. K dot ni, K ni menunjuk kepada bilangan sudut. AABB ni 4 dot. Okay. Ini pun 4 dot juga. Okay. Okay. DOP ni apa? Degree of dia punya degree of something lah. Tak ingat macam DOP ni apa. Tapi dia dengan sudut dia. Okay. Sama juga kita kena check edge dengan edge, titik dengan titik dan sebagainya. Tapi kuranglah cost kan, sebabnya kita dah wakilkan berpuluh ribu triangle ataupun 100,000 triangle tu dengan dia punya simple je kan, dengan satu sebuah box tu kan. Box ada berapa edge? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lah. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 8. 8 edge saja. Permukaan ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Okay. Surface pun kena check. Okay. Kadang-kadang surface dengan surface tu bergabung kan. So tapi kita check lah semua. Okay. So contoh nampak ni. Nanti saya akan tunjuk bunny ni kan. Dia setkan separate. So macam ni masih dikira sebagai broad base lagi. Sebab kita tak check by polygon segitiga dia tu. Tak check pun. Kan. Ni nampak ni segitiga dia berapa banyak. Jenuh nak check kan. Okay. So kita wakilkanlah dengan sebuah box ni kan. It's very simple je. Okay. Okay. So terangkan lagi banyak. Okay. Ada sphere, ellipsoid, ABB, OBB. Tu dia punya, ni nampak dia punya ayat sebenar dia. Axis align bounding box, oriented bounding box, convex hulls. Okay, discrete oriented polytopes. Nampak macam ada satu bahan nuklear lah pula kan. Okay. Spherical shell. Okay, yang ni salah satu lagi. Okay. Ini macam sebuah gabung antara bounding volume plus space partitioning. Okay, tapi terangkanlah pakai benda ni. Ini banyakkan complex algorithm for simulation. Mostly for game, dia takkan pakai lah. Jangan risau, game takkan pakai benda ni. Dia pakai memang mampus lah game tu sebab lambat nak kena detect. This one for simulation. Nak tengok, nak simulatekan macam mana mungkin nuklear berinteract dengan nuklear lain. Kena simulate dulu kan, pergi eksperimen terus habis meletup jana kuasa tu kan. So that's why benda ni digunakan untuk ni lah. Okay, benda lain. Tapi dia letakkan semua lah. Okay, BB choice contohnya, okay, tentang ABB dulu macam mana. Selalu mostly pakai ABB kalau 2D sangat senang. Kalau 3D pun senang je. Kita tengok dia punya edge ni. Okay, dia punya edge ni. Okay, dia check. Okay, check dia. So, tengoklah dia overlap ke tak. Ni overlap. Okay, ni tak overlap ni. Walaupun sini overlap, sini tak overlap. So, dia kira no collision. Kalau macam ni, kita check overlap. This one, overlap. Okay, kita namakan sebagai collision. So, kita check paksi dia. Y dengan Y, X dengan X. It's very simple. Kalau 2D sangat simple. 3D sama je, kita tengok pada paksi Z lah pula. Okay. Tapi ada kaedah lain, kita pakai min dan max. Sama juga. Min max sama je lah. Kalau oriented bounding box ni, bezanya adalah align ni maksudnya bila objek tu rotate, dia bounding box tu auto recalculate ikut dia punya shape of the box balik. Okay. Tapi dia kalau ikut OBB ni dia lagi expensive tau. Okay. Sebab dia ada rotation lah, dia pakai situ is very difficult sikit. Tapi orang mesti guna OBB ni juga, mostly for ada dalam game pun dia pakai OBB dan sebagainya. Tapi still sebab tu kalau ikut ranking ABB, kemudian OBB, kemudian sphere lah. Pimpin one lah guna untuk for game. So ABB ni contoh dia pakai titik X min, Y max. Okay, Y max lah. Kalau kita pasti kan, Y X. Okay. Bawah ni
Y yang paling minimum, Y yang paling maksimum. Objek kan, sebuah objek kan. Ni ada titik dia ni, titik. Apa yang kita buat? Apakah titik X yang paling minimum? X min is equal to, kamu gunakan for loop, okay, for loop, okay. Dapatkan titik ni, kemudian guna if function, if X min, okay, lebih kecil daripada value yang sekarang kamu tengah check ni, value sekarang contohnya X current, okay. So X current sama dengan X min, kan? Betul. So X min, mana lebih kecil lah. So dah akan ambil sampai dapat, so kalau dah tak ada if function, so X current, X minimum akan X current tu sama dengan X minimum lah. So X min ni akan jadi ni. X current sama dengan X current lebih kecil daripada X minimum, silap. Okay. So X minimum sama dengan X current. Okay. So kita akan dapat, okay, X minimum dah dapat. Ulang balik for loop dengan if function. Check for X max. X max akan dapat nilai default. Sama dengan kosong lah dulu. Lalu for loop, looping, cari maksimum yang paling besar, tukarlah ni lebih besar kan. So X max, X current lebih besar daripada X max. Ni, okay. X max ni set dulu default. X max sama dengan kosong dulu. Biar dia kosong. Semua kosong. X min memang kosong, X min memang kosong, semua kosong. Okay, ini untuk coding. Harap kamu faham lah. Tak faham, tak apalah. Kamu ulang balik lah video ni kan. Okay. So X max akan dapat nilai yang paling besar lah last sekali. Kan. So dapatlah X min, X max, Y min, Y max, Z min, Z max. Dapatlah for 3D ni, dapatlah titik kotak macam ni kan. Dapatlah maksimum dia. Bila dia rotate, kita kena update balik. Titik yang tadi tu, yang kita pusing ni, kata benda ni rotate kan, dia berpusing lah, takkan objek tak berpusing kan. So bila pusing, kita recalculate. Macam mana recalculate? Kita letak dalam kita ada dalam C++ kita kan. Kita letak ni in term of theoretical lah. Okay, bukan theoretical, maksudnya terangkan dari sini in term of coding. Nanti mungkin akan bagi satu coding yang AAPB ni untuk kamu tengok macam mana AAPB ni implement kan. Okay, kamu boleh guna untuk check lah tengok. Tapi saya tak jamin kamu boleh run ke tak, sebabnya saya takut benda ni ada library luar yang diperlukan. Sekarang ni library saya ada dalam ni. Perlukan OpenGL dengan Visual Studio dia, takutnya ada komputer yang tak boleh. Okay, tapi tak apa, saya akan bagi kod tu untuk kamu lihat macam mana kod tu benda. So dia akan update, recalculate. So dah akan automatic recalculate dah. Every time dia nak draw ni recalculate. So expensive sikit lah. Okay, tapi tak apa. Dia taklah expensive sangat sebab pakai box je. Kan? Berapa titik? Dia bukan 6 titik. X max, X min. Itu je nak cari. Kemudian of course lah, dia akan lalu for loop ni lah. For loop ni dia akan ulang, dia akan keep on tanya. Okay. Of course dia akan recalculate ni terpaksa lah sebab dia still akan ni. Tapi komputer sekarang memang dah boleh recalculate pun. Okay. So volume ni, the base overlap test ni, okay, apa yang kamu tengok sini sebenarnya, ni nama overlap test, okay. Overlap test, dia mana sebagai separating axis theorem, okay. So two convex polytope bla bla bla, okay, ni yang set F dulu ni, okay. If there is a separating axis orthogonal face to an edge from each polytope, ni memosankan aja dan kamu tengok lah sendiri kan, okay. Tapi maksudnya macam ni lah, okay. Oh, sorry pula, projection dia, okay. Test based on the axis tu, okay. So kita test, kita petakan pada saat kita kena buat okay. Bezanya dengan yang ni, okay. Ni XY ni kekal, tapi yang ni kita buat satu test axis, satu separating axis ataupun satu plane, satu macam landasan landai, tak kisah. Yang ni tak dinamakan sebagai X, tak dinamakan sebagai X pun, bukan. Dia bukan X. So satu satah yang kita uji. Dia mungkin difficult sikit. Tapi mostly kita anggap buat je satah X kat sini. Tak ada masalah pun. So kita petakan titik dia sini. Petakan titik. Yang ni anggaplah ABB. Tapi ni besar. OBB lah. OBB ni. Ni OBB ni pakai ni. Ni mungkin OBB jugalah kot. Okay. Sebab dia kalau AABB, dia akan sentiasa realign tau. Macam ni, kotak dalam ni dia tak realign. Ni maksudnya OBB lah. Okay. Sebab kalau ABB dia akan sentiasa realign, dia akan sentiasa bentuk kotak. Okay. Itu yang berlaku. Okay. So ini antara OBB. Sebab memang dalam ni pun pakai, kalau kamu cari paper ni, dia pakai OBB pun. Okay sebenarnya. Kalau ABB senang. Okay, ABB pakai benda ni je. Tapi untuk OBB dia pakai benda ni. Separating axis theorem ni.
So susah sikit OBB. So that's why implementation of OBB tak ramai sangat orang guna, okay. Tapi adalah kegunaan dia dibuat, okay. Okay, so dia testing macam ni. Sebab beza apa yang best kat sini, sebab OBB ni kamu tak perlu recalculate balik min max, kan. Tak perlu recalculate balik. Dia just memang kamu dah petakan dah macam ni dah petakan dah buat dunia ni. Kalau dia sengit lah. Tapi yang menyusahkan dia adalah testing dia lah. Okay, itu yang berlaku. So dia tengok dia testing dekat Aziz macam-macam Aziz ada. Dia bukannya melamakan X atau Y tak. Dia perkenalkan SATA dia sendiri. SATA P ke, ni SATA K ke kan. Bukan satu SATA dia test kat mana. Kat mana ni nak test tu? Mungkin ada dia punya syarat-syarat dia dalam buku dalam ni diterangkan, okey. Dalam separating Aziz coding ni kamu nak baca boleh baca, okey. Ni by default sebagai teori saya explain sebagai kamu punya knowledge, okey. For the graphics, okey. Tengok SATA banyak SATA kan. Kamu tengok SATA kat mana nak uji kan. Kamu boleh pilih mana-mana SATA pun, okey. Kamu boleh reka ada dalam tu ada 4-5 SATA ke untuk diuji dan sebagainya, okey. Mana-mana SATA pun boleh. Okey, tadi bounding volume, ini space partitioning pula. Space partitioning lebih pada space tu sendiri kita buat. Dia ada banyak ni. Uniform AP3 ni tak ada beza pun. Dia macam quad 3 tapi dia size tak sama. Okey, size tak sama. Yang ni dia 4 ni tapi dia akan divide. Dia macam satu sub divide, dia divide. Ni dia divide lagi, dia divide 2, divide 3, divide BSP3 lagi bukan teruk sikit, lagi susah sikit. Dia tengok kamu buat macam mana, dia buat macam mana nampak. Macam satu, kalau kamu perasan dekat dinding-dinding yang canggih-canggih kan dia buat corak cat tu kan, nampak macam ada apps, macam ada ni color ke warna oranye lah, warna hijau kan, macam corak abstract lah pula kan, cat tu kan. So itu beza dia. So mana makin ke kanan makin susah lah. Okay, apa gunaan dia? Tapi of course setiap satu ni gunaan dia. Okay, ni saya terangkan konsep dia je. Okay, ni contoh-contoh dia nampak. Objek ni dahsyatnya nampak. Mungkin ini kegunaan BSP3 lah sebab objek tu mungkin tak rata kan. Ataupun tak berapa ni, tak berbentuk. Environment ni bukannya berbentuk satu space ni, bukan berbentuk satu segi 4 tepat macam ni kan. So dia bagi bentuk yang macam ni. So sesuai lah BSP3 tu. Okay. So what is the best choice? Okay. Mostly kalau you guys nak faham sebenarnya this based on try and error dan juga gut feeling dan juga ataupun careful analysis based on the core function. Kamu jangan cakap lah sebenarnya dalam game semua orang guna je lah ABB kan, tak nak bikin lain lah. Sama je. Sama dalam simulation. Masing-masing fikir which one is the best kan. Macam kereta lah. Nak beli Toyota ke Honda ke Volkswagen, ikut suka lah kan. So which one is the best? You guys yang pakai tu ikutlah. Kalau sakit okey. Kalau tak perlu kan, tak pentingkan sangat intern collision dapat detect dah cukup lah, tak perlu risau pun kan. So tak ada masalah, okey. Mereka memang dia nak guna sebab tu dalam bidang analysis ni satunya kadang that's why satunya datangnya pelbagai teknik macam ni sebabnya diorang dah cuba guna KD3 tapi lambat kan, still lambat. So diorang ubah software dia diorang buat satu lagi kaedah baru, diorang adjust KD3 ni sekali diubah dia sengit. Boleh lah lagi laju lah, tapi problemnya hanya untuk diorang punya kegunaan sajalah sebab diorang dah adjust, so diorang namakan nama baru kan. KD3 ni kita dah adjust ni, namakan lain lah, nama sebagai BSP3. Contoh lah kan, dia namakan something benda yang sangat baru. Okay, so ada factors dia difikirkan, ni antara 4 ni lah. Kompleks ke tak, storage ke tak. Storage ni untuk memori, nak simpan dia untuk kan, value tu kan. And then juga computational overhead algorithm dia, ABB dengan OBB, which one is the best kan. Type of geometry, static or dynamic, so it depend, okay. So few teknik yang for collision ni, okay. Cepat juga hari ni kita kan. Tak habis, tapi kita tengok nanti. Taklah banyak pun sebab mostly for you guys boleh, nanti saya akan letak few notes ataupun few YouTube link berkaitan dengan ABB ni supaya you guys boleh faham lah. Dan saya akan tunjuk juga sekarang ni coding tadi, apa yang lama sangat tadi, coding berkaitan dengan collision detection lah saya akan tunjuk. ABB saya akan tunjuk. Okay, teknik yang ada yang wujud contohnya iCollide kan. Okay, ni anggap sebuah algorithm yang dibuat, okay. Okay, iCollide ni diperkenalkan pada sekitar tahun 80-90 juga, okay. Kemudian Swift, okay. Kaedah dia lah. Macam mana daripada objek tu,
dia akan cuba generalizekan sampai dapat satu shape yang sangat simple. Okay. Apa nama ni? Dworkin-Kirkpatrick Hierarchy Construction. Okay. Kemudian ada vCollide. Ni semua tim-tim sama ni. iCollide, vCollide, Rapid ni semua kajian daripada satu tempat yang sama. Under kajian MC Link. Dia sekarang dekat France kot rasanya. Inria ke, tak ingat saya nama dia punya research center. Okay. Okay, dari of style macam orang kata apa, dia punya library ni ada, iCollide semua ni ada, tapi dia macam OpenGL, dia kamu kena masukkan dalam Visual Studio, panggil dia. Tapi kalau macam ODE ni semua boleh download. Bullet, Bullet ni dah ada dalam masa ni, dah boleh download, boleh download. TrueAxis ni boleh masukkan dalam pelbagai ni lah, digunakan oleh pelbagai ni orang kata apa, game-game yang ada. PhysicX, okay, Nvidia dah beli dah sebenarnya PhysicX, okay. Okay. Dia kemudian gunakan oleh GPU. Kau pastikan dah PhysicX dah tukar. Boleh download, you boleh try download ni semua ni. Okay. You guys tengok di mana kuliah kan, kita nak detect something. So tanpa detection, macam mana dah sebuah game, semua animation tu nak bergerak. So pentingnya collation ni dalam bidang grafik instead of other thing, contohnya macam culling system ke, image processing ke, itu benda tu penting juga. Tapi in term of nak bagi dia interaktif tu, of course lah dia punya collision ni lah. Okay, detection of the object in the virtual environment. Okay, macam mana detect? Kalau di nyata ni kita nak detect senang dah. Kita tahu ni detect, kita terkena hit something, kena kan. And then respond macam mana. Okay, so that's the collision punya part for this one. So this card. Okay, so ada banyak lagi, ada satu lagi topik which is, kalau kita tunjuk satu, di mana bonding volume ni dihierarkikan. Okay, ni satu extra lah sebab masa kita banyak lagi. Okay, saya tak nak tunjuk sangat sedetail, tapi di mana body volume tu dihierarkiskan. Dia macam, tadi kita ada space partitioning kan, tapi body volume pun boleh dihierarkikan. Kita ada satu yang besar, dikecilkan. Ni yang ada yang distribution. Okay, ini bidang kajian saya untuk dalam masa saya PhD yang ni lah saya buat. Okay, so maksudnya dia ada part dia dan improvement banyak dibuat berkaitan dengan dia punya algorithm untuk dia nak wrap the object tu. Okay, itu yang penting sebenarnya. So perbinaan objek tu, which one dia fikir dan sebagainya. So apa beza boundary hierarchy dengan space partitioning? So kalau spatial ni dia space, yang ni field object. Okay, so tengok beza, nampak? Okay, tengok beza perbezaan dia. Okay, itu segi beza dia. So kegunaan dia untuk ray tracing, untuk view fast sekali untuk ni kita punya view, nak tengok mana yang kita dapat tengok. Okay, untuk viewing banyak gunaan dia. Okay, so tengok kita boleh makin nampak makin kecil kan. Okay, dan juga space partitioning, kamu boleh guna space juga. Okay, so kalau spatial partitioning, nampak cara dia senang, dia space yang sama. Okay, tapi dia mana yang bahagian yang terlibat dalam dunia ray tracing kan, dia yang perlu digunakan untuk dalam detection. Anything yang detection ni memang collision detection memang sangat diperlukan lah. Okay, apa lagi ada tak lagi? Sudah ada dua kaedah, top down dan juga bottom up. Top down ni lebih kepada guna kamu pecah. Bottom up lain pula. Ada satu objek tu kena ada 60,000 polygon, kita start wrap sikit-sikit. Ambil bahagian daun ni lah, bahagian ni lah. So bottom up ni lagi susah sikit. Okay, tapi kadang-kadang kita boleh buat pakai rules. Benda ni hierarchical ni, clustering strategy ni dia pakai rules. Contohnya cari the largest spread of object, macam ni, largest spread of object, ataupun divide je, split point. Okay, ada satu objek tu kita divide dua, kiri kanan. Okay, kalau tak teratur pun tak teratur lah. Okay, kalau macam bottom up ni, algorithm ni lebih kepada rules lah. Contohnya pakai nearest neighbor. Nearest neighbor ni paling penting selalunya. Okay, contohnya kita start daripada sebuah, contohlah dia ni kan, mana dia. Okay,
So kita buat kata ambil bottom up kan. So kamu akan ambil dua objek yang pertama ni, dua ambil satu volume, dua satu volume, dua satu volume. Each two punya section ataupun setiap ataupun by size. Boleh juga by size. Which one the best one? Kamu kena tengoklah which one is the best. By size ke by sebagainya, okay? So banyaklah cara, ada banyak ni power diagram lah dan sebagainya, so banyak. Bahkan contohnya dalam yang berkaitan dengan OBB ni, okay, ni GK ni lebih kurang neuropage tak masuk. Ni lebih kurang polygon dah. Okay. So what is the best choice? Ni macam saya terangkan tadi. Okay. So mari kita tengok mana boleh coding. Okay. So ini coding yang saya punya coding saya untuk saya bahasa master. Tengok zaman sini. Saya tunjuk sikit kan. Zaman master PhD ni. Tu dah. So di mana dalam ni saya load tag. Mana yang saya load tu. Bunny.txt. Okay. So kalau line ni banyak line ni. Sekitar apa 900 line. Dia yang terlibat mostly berapa ribu line lah, saya tak ingat. Okay, ni banyak lah punya algorithm di sini. You guys min max dia punya ni. Yang ni min max. Okay, kita set dulu. Macam saya cakap ni, set semuanya kosong. Kemudian pakai for loop, kita iterate kan, lalukan dia. Kalau dapat jumpa nilai yang minimum, kita ambil minimum. Kalau jumpa nilai yang maksimum, kita ambil maksimum. Tapi pastikan dekat bahagian ni kamu kena tengoklah ni. Lebih besar, lebih kecil ke, kena tengok. Kan salah kan, ingat dah betul. Tapi kan. So ini penting. Okay. So kita tengok sini dalam ni function main. Sama yang kamu tengok kan. Senang ni kan. Benda yang senang, benda yang sama. Kan, integer main, kemudian ada apa keyboard function. Kemudian apa lagi? Ini ada menu lah, kan. So ada menu sikit. Tak ada menu, tak ada apa. Ini say kan. Ni render kan dia panggil dia punya image kan. Tapi saya tak pakai start load image map pun. Okey. Okey, yang ni lebih kepada satu traversal punya algorithm untuk check. Kalau dua objek ni collide, dia akan traverse, dia akan check detection. Okey, so kita tak boleh tengok tu. Saya nak padamkan ni. Mana pollution dimension saya dah off dah ni. Saya panggil tak dia, sekejap. Saya nak offkan dia. Sebab file kita, ada. Padam lah, tak payahlah kot. Saya menambahkan. Okay. Sebab dia. So, beri kesimpulan. Okay. Okay, abaikan belakang. Okay, yang ni sudah detection tak ada. So, total polygon ni, saya guna polygon yang paling rendah je, 948 polygon. Ini min-max yang dikalkulate. Okay. Okay, sekejap ni saya depan dulu. Okay. So, nampak objek ni. Nampak? Dia tetap ABB ni dia tetap maintain macam mana pun. Bagusnya frame per second 120. Okay. Okay. Okay, so bila kita ni setting tepi kan. So yang ni sebenarnya untuk detection. So nampak dia cara dia bahagi ni kan based on portion dia. Yang ni binary tree, menggunakan binary tree. Okay, dia divide by satu dividekan kepada dua divide by kemudian dia divide lagi sekali. So ada akan ada 4 lah. Yang besar, yang dua ni besar ni maintain ke? Ada. Okay. Kemudian dia divide kepada dua tu divide lagi. Maksudnya ada 4 lah dalam ni kotak. Ada 4 kotak dalam ni. Okay. So 4 kotak tu mewakili bunny ni lah. So kalau contohnya kita detect, nanti the first kali dia akan detect yang the first one bounding area tu. Kemudian kalau dia dapat detection, dia akan check pula dalam. Okay. Which one is the box tu yang dia detect. Okay. So yang ni saya off kan lah. So selagi kita tengok OBB ni, ABB ni macam mana. Detection sini. Tak ada. So bila detection ni contohnya yang berlaku. Okay, saya padam balik sekejap. Dia detection yang berlaku contohnya macam ni lah. Sekejap. Mana sini ni dia tak. Okay.
Nota ni dulu saya tak nak terangkan lebih sebab dalam ni ada banyak sangat sebelum dia mesti dah filter out. Okay, contohnya ni. Okay, nampak detection dia. So ini lebih kepada dia detect antara dua objek, okay, dan juga antara poligon-poligon lah, dia tak ada ABB. Okay, atas ni kalau juga tengok ni apa tunneling ni. Tunneling ni satu masalah dalam timing tu tak berapa. Contohnya kita akan ini objek kita, yang ni satu orang kata apa satu wall lah. So bila kita detection kita berjalan, kalau kita guna time scale yang tak betul, detect. So sebenarnya kita tengok okay, no collision. Sedangkan objek ni sebenarnya dia melalui benda ni. Dia lalu benda ni. So ini masalah tunneling yang berlaku. So apa yang kita kena buat, kita kena sama ada kita kena check for dia punya lagi tinggikan dia punya accuracy lah. Okay, kita tak boleh orang kata apa simply orang kata time scale dia. Okay, so that's why datangnya orang kata masalah collision ni banyak kaedah yang digunakan untuk dia bila tunneling ni dia akan pakai reverse, dia akan check balik. Check balik di ni kalau dah ni yang pertama. So sebenarnya collision ni dia akan detect bila dah berlaku. Tapi delay dia sangat tak nampak, macam within microsecond, nanosecond dia akan sangat tak nampak. Okay, sebab dia dapat detect, dia akan berreport selepas berlaku. Dia tak boleh buat sebelum, melainkan kita buat algorithm kita, determination kita orang kata apa dalam orang kata apa determination tu kita set orang kata panggil dia sebagai conservative advancement technique. Okay, so semua conservative advancement. Okay, nampak ni. Ini nama dia. Okay. Dia macam dia predict dia punya movement tu siap-siap. Okay. So benda ni nak baca ni terlalu okay. Agak terlalu orang kata apa detail apa kompleks, so just leave it you guys for tengok lah. Tapi macam ni lah contohnya. Okay. So itu yang berlaku. Okay. So dia dah predict dulu. So bila objek movement dia akan datang depan. So bila once dia dah dia tahu dia akan collide situ. So dia akan report once dia dah betul-betul dah keluar dari sini. Mana? Sini. Sebelum sampai ke sini dia dah akan report dia siap-siap. Dia akan beritahu siap-siap dan dia akan bersedia dengan respon. Mana sini, datang sini dia terus respon apa yang berlaku. Okey, mungkin tak nampak lah, mungkin meletup dan sebagainya. Tapi kalau keadaan biasa, dia akan bila dah detect, dia akan ni jadi divide dua macam slideshow form current slide. Okey. Ni teknik yang lain nak guna. Okay. So apa nak buat? Antara ni anggap satu sebagai T. Okay. T0. Ni agak susah sikit lah T2. Ni T3. So between T2 dengan T3 ni, dia akan pecahkan sikit-sikit lagi. So within between T2 T3 ni dia akan buat possible testing lagi. Dia akan cuba tracking balik yang previous yang berlaku sebelum ni. Kat mana objek ni masa T 2.1 hingga T 2.9 lah. Yalah. Dia akan detect. Semuanya berlaku pada selang masa yang sangat laju lah. Sangat laju. Okay. Sebab takkanlah kamu dah tunggu sini siap kamu dah ambil kopi. Ini detect ni, tak detect lagi pun. Contoh kamu main game kereta lah. Main game kereta kan ni. Teranggar dinding. Teranggar dinding. Okay. Patutnya orang kata apa mesti ada sama ada meletup ke apa ke dan sebagainya kan. Okey. Contoh belakang dinding patutnya dia akan umpan balik ke belakang, tapi dia stuck situ, hang kamu punya komputer kan. Sebab dia tengah calculate, kemudian dia respon balik. So benda dia cepatlah berlaku, dia tak lambat. Okey. Sama macam kamu letak wall lah, wall tu dinding bangunan tak boleh tembus. Tak boleh tembus pun sebenarnya. So kalau kamu langgar tak faham, sebenarnya ada sikit terkeluar, mesti ada sikitnya terkeluar. Kalau kamu tengok kalau kamu main game macam mana pun mesti tangan tembus dinding punya. Kita nak buat game se-accurate macam mana pun tak boleh. Even Assassin's Creed pun kalau kamu main-main, kamu pukul-pukul tu tangan termasuk dalam pedang kan sama. Pedang dia pakai apa? Dia pakai dia punya macam pisau dulu kan. Sama je.
Okay, nak accurate macam mana. Tapi yang penting grafik tu cantik sudah lah kan. Collision ni adalah pakai box je. Bukan orang nak detail sangat. Dah is game kan. Bukan nak buat benda yang ni pun. Animation lain. Animation tak apalah. Cantik je. Memang tahu kita dah tengkolak kat situ pun. Animation boleh tipu je. Tunjuk. Tu buat tu satu menumbukan. Tu belum meletup. Okay. Animation je. Tak ada apa pun. Okay. Kalau game, kita buat penipuan sikit lah kan. So dia tak nampak sangat. Kalau macam apa, kalau animation, kalau simulation, of course simulation tak ditipu, dia kena calculate lah. Okay. So itulah dunia collision yang ada. Okay. So nanti saya letak kat sini. Okay. Saya off record dulu. So off record, meeting lepas sini saja. Okay.